My Suara FM. Okey, waktu sekarang ni 2:06 petang dan kita sudah pun bersama dengan Jacqueline Jonis, pakar produk image kita di My Suara FM. Apa khabar sekali lagi? Jumpa lagi minggu ni. Khabar baik. DM apa khabar? Start sikit sebab baru nak fikir. Sebab dia baru keluar daripada sungai. Dia cakap dia okey je, sihat walafiat. Dan katanya Jacqueline baru-baru ni pergi ni kan, Pergi camping. So macam mana perasaan first time pergi camping tu? Perasaan first time pergi camping seronok, agak mencabar sebab dia memerlukan aktiviti fizikal kan, kena hiking sikit. Hampir-hampir nak pengsan. Belum mensan lagi lah. Belum pengsan lagi lah. Kena tahan Jadi dia kata kalau lepas ni nak pergi lagi lah. Pergi lagi kan. Itulah selalunya orang yang first time ni, bila dia dalam perjalanan tu dia akan fikir, kenapa lah aku tak duduk rumah, kalau aku tidur tengok TV kan bagus. Kenapa lah perlu melalui benda-benda ni semua. Sangat betul. Tapi bila sampai kat atas, bestnya lepas nak pergi tempat lain pula. Lagi nampak kan terjun yang memang fresh. Yes, itulah dia. Kadang-kadang kan kita bila hari-hari pakai attire office pun kita penat juga kan. Betul. Sekali-sekali kita nak loosekan kita punya tulang temulang tu. Jadi kita pergi jalan, pergi release tension juga. Dalam masa yang sama mungkin juga itu akan menambahkan kreativiti kita. Ya, betul-betul. Dia membuatkan kita orang kata apa, keluar daripada comfort zone selesa. Zone selesa Jadi selama ni kalau kita rasa dalam, tapi ada juga yang rasa tak selesa dengan business protokol. Terutama bagi mereka yang baru saja nak bergelar usahawan. Betul. Tetapi walaupun tak selesa, kena selesakan diri sebab sangat penting. Yes. Jadi banyak perkara-perkara penting yang harus kita kumpulkan hari ini untuk anda semua, bagaimana untuk berketerampilan dengan bisnes protokol yang baik. Betul. Okey, sebentar je lagi kita akan kongsikan tips tersebut bersama dengan anda. Okey, dan kita kembali bersama di Ruang Udara My Suara FM seperti biasa dalam segmen Gen Y, dan kita bersama dengan Jacqueline. Okey Jacqueline, minggu lepas kita dah cerita sedikit berkenaan dengan adab-adab di meja makan kan. Dan hari ini kita nak bersambung, tapi kita dah tinggalkan meja makan, kita dah beralih ke tempat lain pula. Betul. Hari ini kita beralih ke tempat lain. Okey, lepas makan kita akan ada sesi networking. Betul? Networking betul. Maksudnya sesi berkenalan, memperkenalkan bisnes kita dan sebagainya. Sebagai seorang usahawan, saya rasa ini adalah satu perkara yang amat penting lah untuk nak kita jumpa lebih ramai orang dan memperkenalkan apa bisnes yang kita buat lah kan. Okey. So dalam networking ada beberapa perkara yang anda kena tahu. Yang pertama sekali yang saya akan berkongsi pada hari ini ialah tentang, mungkin dalam sesi networking tu anda kena memakai name tag. Tag nama ya. So tag nama tu nak letak kat mana? Ini pun walaupun perkara ni nampak kecil, tapi sebenarnya ramai juga orang bertanya dengan saya bila saya buat program. Dia bertanya sebenarnya nak letak mana, kiri ataupun kanan. So tips dia diletakkan di sebelah kanan. Kenapa? Sebab apabila kita berjabat tangan, kita menggunakan tangan kanan, betul? Betul. So apabila kita berjabat tangan menggunakan tangan kanan, mata orang tu dia akan maksudnya directly ke bahagian kanan. So name tag letak di bahagian kanan. Faham. Jadi dia faham juga. Sekarang ni kalau kita letak sebelah kiri, kita salam sebelah kanan, mata kita akan terlari ke sebelah kiri. Betul. Jadi seolah-olah tidak ada tumpuan kepada orang yang kita salam. Betul. Itulah clue-nya. Itu yang pertama. Sebelah kanan sebab dia pun selalu pakai sebelah kiri, sebab jadi macam biasa bila letak kat sebelah kiri. Dulu lencana sekolah pun sebelah kiri. Betul. Kan? Jadi lencana sekolah. Ini untuk name tag Okey. Alright. Tak kira lah name tag tu name tag yang name tag gold ke, name tag kertas ke, name tag biasa ke, asalkan yang berklip. Betul. Pakai di sebelah kiri, pakai di sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, alright. Yang lanyard tu maksudnya yang ada tali tu kan. Yang tali tu kadang-kala kita cuma tips dia, kita cuma kena kata apa, berjaga-jagalah sebab kadang-kadang dia akan tertutup. Sebab kenapa ini adalah salah satu nampak kecil, nampak macam tak berapa penting, tetapi apabila kita dalam situasi yang mana kita dikelilingi dengan orang baru, orang yang kita tak pernah kenal, sebenarnya itu adalah satu identiti yang sangat penting. Apatah lagi kalau orang tu sebenarnya mementingkan bisnes protokol lah, atau bisnes, etika bisnes, sebab dia kena tahu memanggil anda siap dengan bagaimana. Maksudnya dia kena tengok lah. Itulah sebabnya dalam networking ni kita diberikan
name tag. Sebab tujuannya supaya senang untuk kita berkomunikasi, kita nak address orang tu senang. Selain daripada business card lah. Selain daripada business card. Alright. Itu kalau kita nak cerita tentang komunikasi, itu baru soal name tag. Name tag, betul. So ada beberapa lagi yang kita akan kongsikan. Seterusnya, seterusnya dalam sesi networking, selalunya kadang-kadang kita orang kata apa, dihidangkan dengan minuman. Betul. Selalunya DM letak di sebelah mana? Minuman Maksudnya kalau networking ni, maksudnya networking yang berdiri lah, bukan yang macam ada meja ke. Maksudnya ini semua yang orang kata apa, berdiri where you can move around kan. Maknanya kalau gelas tu di tangan lah. Betul. Kalau gelas di tangan, selalunya kita akan pegang di sebelah kanan. Okey. Kita memang sentiasa pegang di sebelah kanan. Bayangkan kita visualize sekarang ni. Okey lah. Alright. Kita ni baru berjumpa. Kemudian saya tegur lah. Okey. Hello DM. Lepas tu biasanya bila kita dah bertegur, kita akan berjabat tangan, betul? Betul. Bayangkan kalau tangan tu tengah memegang air. Air tu adalah ais kosong. Ais kosong pula ais kosong yang sejuk kan. Tangan dah lama pegang kan. Tiba-tiba berjabat tangan kan. Bukan kita kejut tu. Kalau berjabat tangan dengan basah dan sejuk. Okay, alright. So bila anda situasi ni, kena orang kata apa, alert lah. Aware that anda kena berjabat tangan. So air letak di sebelah kiri. Jadi maknanya waktu nak minumlah sebelah kanan. Boleh, tapi setiap kali boleh. Tapi bila tengah memegang tu, pegang sebelah kiri lah. Boleh. Okay. Tapi ada orang kadang-kadang sebab dia dah biasa kan pegang tangan kanan, dia pula kalau jenis tangan kidal tak apa. Kalau jenis tangan tak kidal tu, kadang-kadang sebelah kiri tu jadi macam gegar je tangan. Jadi carilah tempat yang sesuai. Kalau ada meja dekat situ, berdiri dekat berdekatan dengan meja kan. Boleh juga. Itu another orang kata apa, pilihan yang lain lah. Tetapi dalam banyak keadaan yang saya pernah attend lah, beberapa networking ya. Kadang-kadang meja tu mungkin ada di tepi. Di bahagian tepi, ataupun dia adalah buffet style kan. So kena perkara-perkara ni kena orang kata apa, perkara kecil tapi penting. Okey, tapi dia berbalik-balik pada name card tadi Selalunya kalau kita pergi kursus, kadang-kadang dalam kursus tu adakah ada orang akan bagi name card yang jenis clip. Ada orang yang akan bagi name card yang jenis pakai lanyard. Jadi kalaulah orang yang menganjurkan kursus, adakah lebih bersesuaian kalau untuk pertama kali kursus diberikan name card yang jenis clip daripada lanyard? Lebih sesuai yang jenis clip. Sebab kenapa dia agak kedudukan dia tinggi sedikit. Itu yang paling. Dan dia tak kata apa, dia sentiasa kelihatan ya, berbanding kalau lanyard ni dia kadang-kadang dia terpusik, dia terbalik kan. Satu lagi lanyard ni. Ini pengalaman personal saya, peribadi saya. Lanyard ni kadang-kadang dia dimasukkan dalam plastik tu kan. Dia macam ada bekas plastik dia. Kadang-kadang orang akan meletakkan dia punya business card dalam tu. Sebab dia bahagian belakang kan. Betul. So mungkin itu perkara yang sepatutnya jangan sekali buat. Lepas tu bila nak bagi tu kelang kabut. Baru nak ini pengalaman saya. So first time, sekali sajalah. So ini macam business, tetapi dia seperti macam tak tahu apa-apa tentang business etika. Dia seorang businessman, tetapi dia tidak tahu perkara yang sepatutnya nampak tak logik. Proper lah Nampak tak proper, betul. Sebab dia tempat tu adalah untuk tempat anda letak kad. Jadi betul. Bila nampak anda letak, kadang-kadang ada orang letak lesen pun kat dalam tu. Betul. Kadang-kadang ada letak lesen kat dalam tu pun ada juga. Mungkin sebab pada diorang pada DM bila tengok keadaan macam tu, seolah-olah macam apa saja yang you boleh sumbat kat depan tu you nak sumbat. Itu dia. Dan juga ada orang suka letakkan pen. Itu satu. Itu memang itu bukan kadang-kadang ya, selalu. Terutamanya bukan nak cakap apalah, terutamanya lelaki. Dia letak pen dekat situ. Okey, tak proper lah. Kalau letak pen boleh letak dekat bahagian poket. Kalau boleh lanyard tu lanyard saja dan letak kad nama anda saja. Jangan letak segala-gala benda dekat situ. Tiket parking pun letak kat situ. Ini selalu kita tengok. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan bisnes, protokol dan juga etik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami.
Okey, kita sambung kembali berkenaan dengan bisnes protokol dan juga etik. Okey, tadi kita cara pakai name tag di sebelah kanan. Ingat ya, name tag sebelah kanan sebab kita ingat je satu benda. Kita nak berjabat tangan dengan tangan kanan, name tag harus di sebelah kanan. Alright. Kalau nak berjabat tangan di sebelah kanan, barang yang lain perlu ada di sebelah kiri. Betul. Senang. Logik sebenarnya, tapi kadang-kadang kita pun terlupa kan. Ya, betul. Okey. Seterusnya cara memandang. Cakap cinta pula. Cara memandang. Okey. Pandangan mata ni orang kata apa, ada gaze, G-A-Z-E ya. Pandangan mata lah ada terdapat 3 jenis. Okey. Yang pertama, pandangan mata business gaze ni dia hanyalah pada bentuk segitiga daripada ni dahi dahi dan segitiga bahagian mata. Okey. So itu adalah business gaze. Bermaksud jika situasi itu adalah totally business, networking, business networking, memang berbincang tentang business, mata kena memandang bahagian itu sahaja. Okay, baru tengah bercakap dengan DM kan, kena praktis ni. Kat situ sahaja. Pandang situ je yang pandang tempat lain. Kadang-kadang ada juga bila saya buat ni dalam training, ada orang akan kata bertanyalah, dia kata saya segan lah nak tengok dekat mata saja. Itu sebabnya kita berikan, bukan kita lah, maksudnya dalam tips ni 3 segi tu tak semestinya pada biji mata. Mungkin di kat tengah-tengah mata, di perantaraan 2 mata ni kan. Boleh tengok kat situ, seorang tu akan rasa yang kita melihat pada mata dia. Ataupun dia bahagian atas batang hidung ni batang ke hidung, kan, betul. kat tengah tu kan. Hiduplah memandang mata dia je. Kita pun dah gibat. Betul. Sebab business networking, ialah terutamanya business networking, pandangan mata ni sangat sensitif lah orang kata. Yang pandangan jenis yang kedua, yang ini bukan bisnes tetapi saya rasa perlu diberitahu supaya kita boleh membezakannya. Yang business gaze atau pandangan yang kedua, dia keseluruhan muka. Maksudnya mata dan sehingga ke dagu. Itu adalah social gaze. Maksudnya antara anda dengan seseorang yang tak ada kaitan bisnes ataupun situasi bukan bisnes, situasi santai dan sebagainya. Maknanya boleh nak pandang bibir ni, nak pandang hidung dia ke, nak pandang telinga dia. Telinga juga sebahagian termasuk? Tidak. Telinga tak termasuk, dia sebahagian muka. Bahagian muka saja. Nak pandang pipi dia ke. Biasanya dia antara mata dengan dia 3 segi hingga ke dahi lah. Dahi pula. Dagu. Chin. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga kita namakan sebagai intimate gaze. Maksudnya pandangan mata untuk orang tertentu sahaja, untuk suami, untuk isteri, untuk dan yang samalah kan. Untuk yang tersayang. Untuk yang tersayang, betul. Yang itu adalah mata dan ke mana-mana lah, itu kita kata. Saya perlu nak beritahu ni sebab kenapa kadang-kadang pengalaman, saya rasa ramai wanita di luar sana pernah mengalami yang mana terutamanya lelaki dia akan melihat semua nak tengok terutamanya dagu dan ke bawah. Apatah lagi jika mungkin sangat inviting lah orang kata, memakai baju yang tak tahulah macam mana kan, yang buat kita nak tengok kan. So ini perlu dielakkan kerana ini memang tak ada, orang kata apa, bukan bisnes lah. So seterusnya ada soalan. Dia bertanya, saya dalam networking group, kemudian saya berjumpa dengan seorang lelaki ni, dia buat macam tu. Contoh ya. Dia buat macam tu, apa saya perlu lakukan? Sebagai seorang wanita kan, tak tahulah lelaki ada juga kot, tapi sebab tak ada soalan lagi lah. Tapi so apa yang saya perlu lakukan? Agak-agak buat macam mana? Yalah, kalau nak tegur kan nanti takut mamat tu terasa pula kan. Takkan nak cakap dengan dia pandang kat mata je. Tak nak cakap macam tu kan. Okay, I have no idea. Katalah kan dah berlaku, dah what do you call that, dah benda ni tak selesa. So anda cari cara ataupun fikir cara macam mana nak distract dia. Contohnya mungkin alihkan perbualan dengan orang kata apa, tunjukkan kepada satu benda. Contoh macam katalah tengah pegang air, so you show that water. Kata, I'm just giving example kan, katalah do you find it nice, I mean okay tak air ni, contohlah. Ataupun mungkin ada business card orang tu kemudian mungkin anda angkat, kemudian
oh I like your color, your company logo. Contoh tunjuklah logo tu, maka dia akan beralih ke sesuatu tempat. So maksudnya alihkan pandangan dia ke satu benda yang mungkin anda guna sebagai untuk memulakan perbualan. Contohlah. Okey. DM rasa ini pun dia orang semua kena tahu pasal perkara ni, sebab mungkin ada di antara terutamanya kaum lelaki lah, memang dia orang ni suka pandang bersepah. Kita panggil pandang bersepah kan. Jadi walaupun orang cakap perbincangan itu adalah perbincangan bisnes, tapi ada di antara mereka yang mungkin tidak tahu tentang perkara ni. Yang mana kalau mereka yang sedang mereka hadapan tu adalah perempuan, mungkin kalau wanita tu rasa tak selesa, dia akan menimbulkan satu pandangan yang berlainan. Betul. Which is nanti kan, okay, we break the deal. Betul. Dah tak jadi. Daripada elok-elok nak close deal, dah terus break deal kan. Sebab kadang-kadang perkara ni dia bukan orang kata sengaja ya, mungkin tendensi dia tiba-tiba. Ya. Cuma macam yang dia katakan adalah benda ni mungkin ada di kalangan kita, bukan lelaki saja atau wanita saja, mungkin akan terlupa. Tapi bila kita teringat tu, fokus balik. Betul. Fokus balik, cepat-cepat fokus balik. Ataupun kadang-kadang sebelum tengah-tengah terlupa, tiba-tiba nak fokus balik tu, mungkin jadi macam pelik. Jadi seperti biasa macam yang Jacqueline katakan tadi, alihkan kepada benda lain dululah. Betul. Supaya kita dapat orang kata apa, naturalkan balik keadaan tu kan. Betul. So alihkan pandangan saja. Alihkan pandangan saja. So itu untuk pandangan mata. Itu pandangan mata. So kalau kunci ataupun tips yang anda boleh ingat ialah pandang bahagian mata saja. Selamat. Itu untuk bisnes. Itu untuk bisnes. Okay, untuk kita cerita pasal bisnes saja. Untuk sosial dengan yang pandangan ketiga tadi tu kita panggil apa? Pandangan sayang. Pandangan sayang tu lain. Okay, seterusnya seterusnya selepas pandangan mata ni, kita akan ada, katalah dalam situasi business networking ni, kita memperkenalkan seseorang. Okey, memperkenalkan seseorang ni kejap lagi lah kita kongsikan bersama dengan anda. Ini maksudnya kalau kita nak memperkenalkan seseorang, kita memperkenalkan seseorang, memperkenalkan Arin kepada Jacqueline macam tu lah. Betul. Okey, ni mungkin juga ada di antara kita, alah nak kenalkan je lah, bukan susah sangat pun, tapi tetap ada protokol, tetap ada caranya juga. Jadi kalau anda ada sebarang soalan berkenaan dengan cara-cara untuk berkenaan dengan apa yang kita kongsikan sebentar tadi, iaitu dari segi name tag ataupun ada soalan-soalan yang selain daripada yang tadi lah, anda boleh postkan soalan anda di fanpage My Suara FM. InsyaAllah nanti kita akan bantu anda dengan memberikan jawapan-jawapan yang sesuai. Okey, kita bersambung bersama dengan Jacqueline ya. Kita nak kongsi pula lagi yang seterusnya ialah cara untuk memperkenalkan. Okey. Cara untuk memperkenalkan ni untuk kita tips ya. Untuk kita nak tahu siapa nak memperkenalkan siapa dahulu, kita kena tengok ranking dia. Ranking ataupun jawatan. Bukan ranking apa, tapi jawatan ya. Sebab ini kita bercakap tentang bisnes. So bisnes, jawatan ni agak penting. Dan juga apa orang kata relationship tu. Sama ada klien dengan ataupun klien dengan business provider ke dan sebagainya ya. So dalam situasi, katalah situasi tu kita memperkenalkan seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi, katalah seorang managing director di company yang anda bekerja, dan memperkenalkan kepada seseorang yang di company lain yang tak ada kaitan bisnes dengan company anda. Maksudnya di sini antara 3 orang ni kita managing director tu yang lebih tinggi, lebih penting ya, lebih penting ataupun lebih tinggilah jawatan dia. Okey. So saya yang memperkenalkan, saya perlu menyebut nama dia dahulu sebelum memperkenalkan kepada seseorang tu. Contoh, katalah producer kita Arin, dia ada dia punya jawatan dia kan. Okey. Kemudian saya memperkenalkan Arin, katalah saya bekerja dengan Arin. Arin adalah bos saya. Perkenalkan kepada DM adalah seorang producer di tempat lain pula. Syarikat lain pula ya. So saya akan cakap seperti ni. Miss Arin, let me introduce you to Miss DM. So maksudnya saya perlu sebut nama dia dahulu, baru saya perkenalkan DM lah. Macam tu. Ini kalau tak ada, maksudnya company saya dengan company DM ni tak ada kaitan bisnes. Tetapi sebaliknya, situasi lain pula. Okay, Arin masih saya punya bos, tapi DM adalah klien kami.
So saya adalah introducer di sini. Kan? So saya nak memperkenalkan DM dengan Arin. So siapa saya kena sebut nama dahulu? Sebut nama I dulu lah. Betul lah. Saya klien. Okay. Selepas memperkenalkan nama tu, barulah mungkin sebagai introducer, kalau anda tahu sedikit tentang salah seorang daripada mereka, mungkin boleh perkenalkan. Supaya mungkin situasi tu ataupun subjek tu mereka boleh gunakan untuk information untuk mereka bersembang ke dan sebagainya. Betul. Okey. Itu business. Social social tidak kira. Tak kira ranking. Tak ada ranking, ikut suka. Tetapi biasanya kita akan wanita diintroduce dahululah. Tapi biasanya bila saya kata biasa ni international level lah, tapi dekat Malaysia saya rasa macam siapa-siapa sahaja. Social. Maksudnya wanita diintroduce dahulu tu adakah contoh macam perkenalkan antara DM dengan Piana, Alfiana kata maknanya saya introducer. You introducer. So kalau situasi di Malaysia selalunya perempuan diperkenalkan dahulu, maknanya you akan cakap Miss DM, let me introduce you to Mr. Pian. Something macam tu. Okay. So you sebut nama somebody yang lebih penting dahululah. Yang untuk social lebih kepada orang kata being gentleman, being making it gracefully, properly. Yes. Okay, alright. Itu cara-cara untuk memperkenalkan seseorang. Okay. Kejap lagi kita ada tips lain lagi kan? Ada. Ini kalau dalam networking biasanya kita akan berkumpul ramai-ramai kadang-kala apa yang berlaku di situ nanti kita cerita. Berkumpul ramai-ramai ni lagi seram. Siapa nak diperkenalkan dulu? Okey, tinggal sedikit saja masa untuk kita bersama dengan Jacqueline, tapi kita nak kongsikan bersama dengan kita untuk hari ini tips yang terakhir. Yang terakhir, kalau dalam kumpulan, macam mana nak kita introduce kan? Itu dia. Tadi seseorang tak apa lagi kan. Kita tahu siapa yang kita nak address dulu. Tapi ini bila dalam kumpulan ni ramai-ramai ni macam mana? Adakah nak ikut ranking? Nak ikut umur? Okey. Kan? Clue dia tetap sama. Kita akan sebut nama mereka, seseorang yang berpangkat tinggi dahulu. Kemudian perkenalkan kepada, katalah anda duduk, katalah dalam grup tu ada 5 orang So kemudian anda kenal siapa yang anda adalah introducer. Kenapa? Sebab anda kenal mungkin kebanyakan orang di situ dan anda kenal dia punya ranking tu. So sebut nama orang yang berpangkat tu dahulu, kemudian perkenalkan pada orang yang di tepi anda dan seterusnya. So maksudnya kalau orang tu sebelah kiri kita, kenalkan kepada orang yang sebelah kanan kita. Boleh. Kiri dan seterusnya lah. Betul. Pusing keliling lah macam tu maksudnya. Okey. Betul. So itu clue dia tetap sama, cuma cara dia tu seorang demi seorang lah. Kemudian kalau business, itu kalau business. Kalau social tak kisah. Social siapa yang bersebelahan, perkenalkan kepada sesama sendirilah. Maksudnya dia tak ada orang kata protokol sangat lah. Maksudnya tak ada ranking tu, jawatan tu tidak berapa. Maksudnya bukan tidak berapa, langsung tidak dikira. So kita semua sama sahaja. Kita semua sama sahaja. Kita insan biasa. Gitu. Okey, ada masa lagi? Kalau ada tips lagi boleh kongsikan. Nak tanya DM pula. DM dah pergi networking, apa yang DM selalu confuse? Pergi networking selalu confuse. Sebenarnya tak ada apa yang nak diconfusekan sangat, tapi mungkin ada di antara jawatan-jawatan yang tu yang buatkan kita rasa macam ni manager juga, tapi tak tahu mana satu manager lebih tinggi. Okey. Kalau ranking yang sama, dan DM nak memperkenalkan mereka ni, dan mereka ni mungkin tidak ada dia tidak ada kaitan bisnes. Alright. Itu tidak kisah, lagi senang sebenarnya. Sebut je nama sesiapa. Sebut sesiapa saja, tapi orang kata kalau ada ranking saja yang apa yang kita dah kongsi tadi tu applicable tetapi kalau sama, maksudnya dua-dua pun manager dan tidak ada kaitan bisnes, cuma mungkin DM lebih kenal yang seseorang ni, mungkin boleh start dengan dia dahulu. Okey. Okey, satu lagi. Okey, apa tu? Selalunya bila networking ni, itu kalau kita imagine networking yang berdiri kalau kadang-kadang ada networking ni yang ada yang berdiri, ada yang duduk di meja kan. Okey. Ada yang macam tu Alright. Mungkin selepas makan ke kan. Okey. Apabila seseorang datang berjabat tangan, anda ni tengah duduk. Okey. Kan? So, apa yang dia buat?
kalau dia datang dekat kita kena berdiri lah. Betul. Dia akan berdiri. Itu sangat penting. Kena berdiri. Kalau berjabat tangan sentiasa berdiri. Okey, itu situasi ada orang berdiri, ada orang duduk. Apa yang berlaku apabila semua berduduk dan anda ni macam duduk di tempat yang sempit, yang nak berdiri pun kadang-kadang kan susunan meja dia kita macam ke tepi sangat, nak kiri kanan kita ada dinding dengan ada orang duduk sebelah kan. So kalau orang datang nak memperkenalkan diri, dia perlu buat macam mana? Mungkin angkat tangan saja kot. Okey, kalau dia boleh nak capai tangan tu, anda perlu buat gesture untuk berdiri. Maksudnya bergerak sikit je untuk berdiri. Walaupun susah nak berdiri, tapi gesture tu macam sangat nak penting. Berdiri lah. Betul. Gesture tu. Jadi orang kata fahamlah dia nak berdiri tapi tak boleh nak. Betul. Ruang tu tak ada. Satu lagi, apabila berjabat tangan, seboleh-bolehnya, saya rasa ni pernah kita cakap sebelum ni, jangan apa ni orang kata across the table. Itulah. Baru dah cakap ini tadi. Yang paling penting. Pasal across the table. Jadi, tapi kadang-kadang di situasi yang takkanlah orang dah hulurkan tangan. Tak boleh ni kita cross table kan. So terpaksa kita sambut juga kan. Tapi kita berdiri. Yang paling penting tapi rasanya situasi itu berdiri. Tapi rasanya situasi itu banyak berlaku. Betul. Kot, banyak berlaku. Sebab yalah macam yang Jackie katakan tadi, kalau kita duduk dekat satu meja yang mana kawasan tu memang agak sempit. Betul. Lepas tu kita nak bangun, dia pula hulur betul-betul kat tengah-tengah meja. Antara masalah juga tu kan, dengan kita nak bangun dengan dekat tengah-tengah meja. Tapi dalam situasi tu adakah acceptable? Kita just kita berjabat tangan sajalah. Sebab perkara ni, apa-apa yang kita kongsikan ni, dia adalah etika ya. Etika yang kadang-kala pergi kepada situasi yang mana kita menunjukkan rasa hormat, kita menunjukkan orang ataupun orang yang kita berhadapan tu adalah orang yang penting. So itu yang paling penting. So dalam situasi katalah walaupun ada meja dan orang tu hulurkan tangan dia dan kita tak sambut tangan tu sebab dia across the table itu sudah menunjukkan hormat tu dah tidak ada. So yang paling penting kita nak tunjukkan yang kita walaupun etika tetapi tak semua orang tahu etika ni. Jadi maknanya give the face lah. Betul. Betul. Itu sangat betul. Don't drop my water face kan. Don't drop my water face. Okey, tapi mungkin juga ada situasi yang mana soalan ringkas je untuk Jacqueline jawab. Katalah dalam satu situasi yang mana Jacqueline kenal DM tapi Jacqueline tak kenal yang lain-lain ni. Duduk satu meja, tiba-tiba Jacqueline datang, "Hai, salam." Dan adakah yang lain-lain ni kalau Jacqueline salah DM dah tentu kena bangun. Tapi yang lain-lain ni adakah mereka perlu bangun atau biarkan sahaja? Itu pun kadang-kadang jadi macam aku nak bangun, kena bangun juga ke? Tips dia. Apa sahaja yang anda lakukan jika ada orang bersalam dengan anda, kena bangun. Okey, tapi kalau katalah dia datang hanya berjumpa dengan yang seorang tu aja dan dia hanya bersalam dengan seorang tu aja, jadi maknanya yang lain tak perlu buat apa-apa action lah. Maksudnya salam dengan seorang tu saja. Tak perlu. Hanya orang yang disalam tu sajalah. Okey. Alright. Okey, ini ada cerita lain tapi tak apa. Untuk yang ini memang untuk yang disalam tu sahaja. Yang lain tu tak perlu buat apa-apa. Duduk diam-diam. Okey, kalau nak tahu sebenarnya apa benda yang berlaku tapi kita nak kongsi minggu ni kita kongsi minggu depan. Sebenarnya cerita tu boleh. Dia satu benda yang mungkin satu confusion juga sebab dia pun pernah berhadapan dengan benda-benda macam tu. Jadi kadang-kadang orang tu pun serba salah, sama ada aku nak kena salam semua orang satu meja ni ke ataupun macam mana. Kan sebab yang lain ramai, kan kalau ramai sebab kadang-kadang mungkin dia datang nak jumpa dengan seorang ni tapi macam DM kalau duduk dekat sebelah orang yang disalam, kadang-kadang DM pun rasa aku nak kena bangun juga ke sebab orang kata itu adab sopan kan. Jadi itu mungkin akan menimbulkan rasa orang cakap apa, confused. Betul. Kita dan dia rasa macam tak selesa lah. Yes. Okey, tapi tak apa, situasi tu kita akan bincangkan minggu depan. Kalau anda ada jawapan, anda simpan, kongsikan bersama dengan kami. Kalau anda ada confused berkenaan dengan apa yang pernah berlaku pada diri anda untuk situasi tersebut, pun simpan juga. Kita akan kongsi bagaimana untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Stres juga tajuk ni. Okey, tapi stres-stres seronok juga kita bincang. Betul, sebab dia reality ya. Ini adalah reality yang berlaku. Okeylah. Dan terima kasih Jacqueline. Terima kasih DM. Jacqueline memaraji tiap-tiap minggu dia datang dia dekat sini kan
akan kongsi bersama dengan anda. Lebih banyak saya berkongsi, lebih banyak saya belajar juga. Yes, itu juga. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami setiap hari Jumaat jam 2 hingga jam 3 petang dalam segmen Gen Y bersama dengan Jacqueline Johannes. Kita berbicara tentang business protocol and ethic. Dan juga untuk anda yang lainnya, teruskan bersama dengan DM hingga jam 4 petang nanti.